makanan tinggi oksigen adakah penawar kanser? Bila kita cakap penawar, apa yang saya faham penawar ni macam contoh demam, kita makan Panadol, lepas tu demam kebah. Dia begitu kan? Itu penawar, betul. Tapi dalam konsep makanan tinggi oksigen ni, dia sebenarnya bukan penawar. Dia lebih kepada makanan yang mampu mengurangkan risiko untuk kena kanser. Kena faham penyataan tu betul-betul. Dan makanan tinggi oksigen ni biasanya terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan bila orang tu dah kena kanser, dia tak boleh tawar tau. Dia hanya mengurangkan kesan ataupun mengurangkan risiko kanser tu teruk. Dia begitu. Sebab dalam makanan tinggi oksigen ni dalam masa yang sama dia ada vitamin, mineral yang diperlukan oleh badan. Okey, yang mana bila kita tak ambil, satu, badan kita boleh jadi letih, lemah. Sebab mineral ni macam vitamin K, vitamin C. Okey, benda-benda tu semua untuk orang kata untuk memastikan badan kita mampu beroperasi dengan bagus lah. Okay, kalau tak ambil maknanya for certain time of period kita punya badan boleh jadi letih. Itu antara kesan yang utama kita dapat. And then dalam masa yang sama, makanan yang tinggi oksigen ni dia mampu untuk meneutraliskan sel-sel karsinogenik. Karsinogenik ni maksudnya sel-sel yang boleh meningkatkan risiko kena kanser. Sel ni dia macam, bayangkan macam something yang boleh memudaratkan kita. Oksigen ni dia tolong pegang, awak ni duduk diam-diam. Jangan kacau badan tuan saya ni. Jangan kacau. Dia something like that. So, bukan kata penawar. Dia mengurangkan risiko. Okay? So, kena faham ni, fakta ni betul-betul. Jadi, tak kisahlah kita dah ada kanser ke, orang kata tak ada ke, orang sihat pun sebenarnya kita galakkan untuk ambil sayur-sayuran dan buah-buahan ni. Kalau kita tengok prinsip suku-suku separuh, kita bayangkan pinggan kita tu, okay, separuh daripada apa yang perlu diletakkan atas pinggan adalah makanan yang terdiri daripada sayuran dan buah-buahan. Okay, sebab tadi itulah bukan setakat untuk kanser saja, untuk orang kata kurangkan orang kata risiko kena. Okay, maksudnya kalau orang tu ada kencing manis untuk kurangkan gula apa semua kan. Jadi benda ni kena ni. Dan untuk pengetahuan semua, rakyat Malaysia ni sebenarnya memang salah satu populasi yang tak suka, tak gemar makan sayur dan buah. Jadi expected lah. Kita tak ada lagi budaya tu. Budaya yang memang kita just makan sayur-sayuran saja. Kadang bila kita pergi kedai makan pun kan, kita tengoklah macam apa yang kita ambil tu mostly adalah nasi dan protein, which is kadang-kadang sayur tu ada ke tak ada kita tak bother pun, kita tak peduli pun. Even kedai makan pun sebenarnya sayur tu pilihan, kalau ada 15 hidangan lauk yang dihidang tu, sayur tu hanya setakat 3-4 jenis je. Nampak tak betapa orang kata tabiat orang Malaysia ni sebenarnya memang tak suka makan sayur. Tak suka makan buah. Even buah pun kadang-kadang tak jual kat kedai. Itu sebabnya kena habit tu kena ubah. Jangan ingat dan jangan letakkan harapan macam orang kata bila dah kena kanser, you makan sayur banyak dengan harapan benda tu akan ni. Dan bila benda tu tak berlaku macam tu, you akan kecewa, you depressed, dia akan efek pada you punya selera makan, pengambilan makanan, yang mana furthermore dia akan sebabkan secara tak langsung status kesihatan anda akan affected lah. Yang penting sebenarnya kena ambil je dan sentiasa positif. Ambil. Harap-harap dengan tindakan kita tu, kita boleh orang kata meneutraliskan sel-sel karsinogenik yang ada dalam badan kita. Sebab ada juga yang macam bila diingat makanan tinggi oksigen, contoh macam sayuran dan buah-buahan ni adalah penawar kanser, dia change kepada vegetarian diet. Ni yang jadi masalah sebenarnya. Okay, saya tak kata vegetarian diet tu salah, cuma for long term, sebab kalau kita tak proper ambil makanan yang ada tinggi protein, ingat tak tadi saya cakap awal-awal tadi, prinsip yang pertama mesti tinggi kalori, tinggi protein. Okay, jadi dalam vegetarian diet biasanya apa yang kita perhatikan, pesakit yang mengamalkan vegetarian diet ni usually dia punya
status pengambilan protein dia sangat rendah. Jadi bila kita switch to vegetarian diet, kita kena identify which source of food yang can provide a very good value of protein. So usually a very good value of protein daripada tumbuhan adalah apa sahaja yang daripada soya dan produk-produk yang terhasil daripada soya, macam tempe, tahu, air soya, kacang soya tu sendiri dan kekacang lah. So bila you amalkan vegetarian diet, pastikan dalam pengambilan diet anda seharian kena ada item-item ni. Dan ingat dalam masa yang sama, kekacang ni juga dia boleh dipertimbangkan sebagai sumber karbohidrat menggantikan nasi, kentang, semua tu. Jadi kalau anda ada kata masalah anda lain-lain, contoh macam diabetik ke, masalah berat badan ke, kena tahu sukatan macam mana yang perlu diambil. Okay, dan untuk itu kalau anda masih lagi ada buat rawatan di hospital, maybe it is time to consult your dietitian there. Okay, sebab bila kita nak tahu pemakanan apa yang bersesuaian dengan keadaan sakit kita dan keadaan badan, sebenarnya you need to see a dietitian untuk dia tahu assess thoroughly betul-betul apa yang anda makan. Okay. Alright, sebelum saya pergi ke next question, saya nak tambah sikit lah. Bila berkaitan dengan pemakanan ni kan, apa yang saya jual, kan saya cakap tadi, kita kata kena ada tinggi kalori dan tinggi protein. Tapi dalam masa yang sama, tak semua pesakit kanser ni actually dia just menghidap kanser. Dalam masa yang sama dia ada juga mengalami penyakit lain macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, betul? Okey, jadi apa yang perlu dimakan tu kenalah bersesuaian dengan keadaan penyakit dia ni juga. Okey, dan juga perlulah bersesuaian dengan keadaan dia pada masa tersebut. Contohnya dia ada mengalami masalah selera makan ke, ataupun susah nak mengunyah, susah nak menelan, mulut kering, okey. Benda-benda ni sebenarnya ada antara faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi macam saya cakap sebelum ni lah, kalau anda menerima rawatan tak kira lah di mana-mana hospital di Malaysia ni. Usually Malaysia ni hospital-hospital orang kata utama di setiap negeri dah ada dietitian dah. Pergi jumpa doktor onkologi anda. Let's say kalau kata you rasa you nak tahu berkenaan dengan diet, berkenaan dengan orang kata apa yang sesuai dengan anda, especially jika anda ada underlying disease like diabetik ke, kencing manis, darah tinggi semua tu, minta diorang rujuk kepada pegawai dietetik supaya diorang boleh melakukan penilaian yang menyeluruh untuk orang kata sesuaikan apa diet yang perlu anda ambil dan memenuhi keperluan anda sebagai pesakit kanser. Okay?